Okay, Assalamualaikum. Kita akan sambung dengan 15.4 perkembangan fetus manusia. Okay, jadi sebelum terhasilnya fetus, kita akan berlaku proses persenyawaan dulu antara sperma dengan ovum. Okay, jadi kalau kita tahu di sini, kamu boleh tengok boleh baca di sini lensa biologi. Okay, persenyawaan boleh berlaku apabila salah satu daripada berjuta-juta sperma yang berjaya menembusi osit sekunder dan proses persenyawaan dia berlaku dalam tiub falopio. Dekat sinilah tiub falopio. Jadi kita tahu ovari dia akan menghasilkan osit sekunder. Jadi osit sekunder ni dia akan dibebaskan ke dalam tiub falopio. Jadi sperma dia akan berenang, dia naik atas. Okey, dan dia akan melakukan persenyawaan dekat tiub falopio. Okey, lepas berlaku persenyawaan, nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum. Jadi dia akan membentuk zygote yang diplot. Dua N Okey, jadi kita tengok perkembangan awal embrio sehingga ke penempelan. Okey, jadi di sini kita boleh tengok dah berlaku persenyawaan. Bila berlaku saja persenyawaan, kita akan namakan dia sebagai zygote. Okey, kemudian zygote akan membahagi secara berulang kali secara mitosis. Maksudnya di sini zygote tu dia akan menggandakan dari segi bilangan dia lah, bilangan sel tu daripada 1 jadi 2 sel. Kemudian jadi 4 sel, 8 sel, 16 sel sehinggalah di akhirnya kita namakan dia sebagai morula. Okey, morula akan terus berkembang dan akan menjadi blastocista. Blastocista ni dia akan menempel pada endometrium lah. Okey, yang ini nama dia proses penempelan. Dan blastocista terus berkembang sehinggalah kita namakan dia sebagai embrio. Dah jadi embrio, berkembang lagi, jadilah fetus. Bila keluar daripada rahim, barulah kita namakan sebagai bayi. Okey. Selepas berlaku persenyawaan dan berjaya menempel dan sebagainya, barulah kita akan belajar pula tentang HCG. HCG ni kita akan dapat kesan melalui kit kehamilan lah. Ujian kehamilan yang biasa kamu tengok dekat TV ke kan. Okey, dua line ni menunjukkan pregnant. Okey, jadi apa yang ujian kehamilan ni dia buat? Okey, dia akan mengesan HCG semasa kehamilan. HCG ni akan dihasilkan oleh plasenta yang mana aras dia akan meningkat di awal kehamilan sajalah dan dia akan bertambah makin lama. Makin terang line tu, mula-mula tak terang dua line, tapi satu line tu tak terang. Okey, makin lama dia akan berganda HCG tu. Okey, jadi barulah makin lama dia akan makin terang, tapi sehingga ke-4 ke-5 minggu pertama sahajalah. Sebab fungsi utama HCG adalah untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron sebelum diambil alih oleh plasenta. Okey. Jadi plasenta ni dia sangat penting lah. Okey, dalam perkembangan fetus dia akan dihubungkan, plasenta akan dihubungkan dengan fetus melalui dengan tali pusat. Okey, jadi tali pusat ada dua. Bukan ada dua, ada satu saja. Tapi dia ada dua salur, vena tali pusat dengan arteri tali pusat. Vena tali pusat dia akan mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan juga nutrien daripada plasenta ke fetus. Kalau arteri tali pusat pula, dia akan mengangkut darah yang kaya dengan CO2, bahan buangan seperti urea daripada fetus ke plasenta. Okey, jadi yang ini untuk mengawal keluar masuk bahan lah. Okey, plasenta kepentingannya adalah tapak pertukaran bahan antara fetus dan juga ibu. Yang ni kamu boleh baca sendirilah. Cikgu rasa tak ada masalah, tak ada benda yang susah pun. Okey, cumanya di sini kamu kena tahu bahawa kedua-dua darah ibu dan darah fetus tidak akan bercampur sebab dipisahkan oleh
membran nipis. Penting membran nipis ni untuk lindung fetus daripada sesetengah bahan kimia seperti toksin dengan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. Yang kedua, halang saraf darah fetus yang halus daripada pecah sebab tekanan darah ibu yang tinggi. Yang ketiga pula, dia menghalang penggumpalan darah daripada berlaku disebabkan oleh perbezaan kumpulan darah. Okey, tetapi membran nipis ni kamu kena tahu bahawa dia tidak boleh menghalang dadah, ubat, alkohol, asap rokok ataupun virus seperti HIV dengan rubella. Jadi yang cikgu sebutkan tadi ni, dia boleh meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus dan boleh menjejaskan perkembangan. Okey, kemudian kita tengok pula sama terus dengan pembentukan kembar ada dua, seiras dengan tidak seiras. Kalau seiras biasanya satu sperma dia akan bersenyawakan satu ovum. Okey, jadi dia akan membentuk embrio. Daripada satu embrio ni dia akan terbahagi dua lah. Okey, jadi dia akan membentuk kembar yang seiras sebab dia datang daripada satu embrio. Okey, kalau kembar tidak seiras pula, dia boleh jadi daripada dua ovum dan dua sperma yang berlainan dan dia akan sama ada dia menghasilkan jantina yang sama ataupun tidak. Yang ni kamu boleh tengok lah. Okey, dia punya perbandingan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras. Macam mana pula kembar siam berlaku? Kembar siam ni, dia adalah pembahagian embrio yang tidak lengkap. Maksudnya, sepatutnya dia boleh terbelah dua kan? Tapi dia ada bercantum dekat mana-mana sehingga biasanya dia akan berkongsi organ lah. Organ dalaman. Sama ada dekat jantung ke, dekat perut ke. Okey, biasanya kalau kembar siam ni jarang-jarang nak hidup. Kalau hidup pun mungkin hidup sekejap, lepas tu meninggal. Dia punya jangka hayat dia tak panjang. Kalau dia berjaya hidup, okey, doktor akan buat pembedahan untuk memisahkan organ dalaman yang bercantum tu dan kebiasaannya dia akan mengorbankan salah satu kembar lah. Okey. Isu-isu berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Okey, kemandulan dia adalah 50% daripada lelaki, 50% daripada perempuan. Okey, punca kemandulan lelaki. Testis tidak boleh menghasilkan sperma. Ada air mani tapi tidak ada sperma. Mati pucuk. Kualiti sperma yang rendah ataupun sperma yang abnormal. Contoh, kepala berkembar dua, kepala besar, kepala kecil, ekor dia berpintal-pintal. Itu adalah kualiti sperma yang tidak baik. Okey, kemudian boleh jadi juga ketidakseimbangan hormon. Dan yang terakhir adalah bilangan sperma yang berkurang. Sebab yang normal adalah 300 hingga 500 juta. Tapi yang hanya boleh masuk sampai ke fallopian biasanya, yang boleh naik sampai ke atas ada 300 ke 500. Tapi satu saja biasanya lah yang boleh mensenyawakan ovum. Okey, kalau perempuan pula, ovari tidak menghasilkan usid sekunder. Maksudnya di sini, sama ada dia tidak period ataupun dia boleh period tapi tak ada usid sekunder yang terhasil. Sebab folikel tidak matang. Bila folikel tidak matang, dia tidak boleh mengeluarkan usid sekunder. Yang kedua adalah uterus abnormal. Yang ni cikgu ada baca kes uterus terbalik dan sebagainya. Berbentuk S, berbentuk love. Okey. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan hormon. Sebab kita sangat bergantung kepada FSH, LH, progesteron, estrogen. Okey, kalau FSH tak stabil, tidak boleh menghasilkan folikel. Jadi bila folikel tidak boleh terhasil, tak boleh matang, jadi estrogen dengan progesteron tak terhasil. Okey, tiub falopio tersumbat. Usid sekunder boleh keluar. Dia keluar sampai dekat tiub falopio. Tapi masalah dia tersumbat yang sangat teruk. Okey, sehingga kan sperma tak boleh berenang sampai ke tiub falopio, jadi tidak boleh berlaku persenyawaan. Okey, dan yang terakhir ada ketumbuhan dalam
uterus. Jadi penempelan sukar untuk berlaku. Okey, jadi ada beberapa rawatan kemandulan untuk mengatasi masalah ni lah. Okey. Yang pertama, kalau ketidakseimbangan hormon, doktor akan buat rawatan hormon. Doktor sama ada doktor akan bagi, biasanya doktor akan bagi ubat hormon untuk stabilkan balik hormon. Yang kedua, kalau tiub falopio tersumbat ataupun saluran ductus sperma tersumbat, boleh dirawat melalui pembedahan untuk clearkan apa yang tersumbat. Okey, dan yang ketiga, kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Ini adalah bayi tabung uji. Okey. Untuk perempuan yang mengalami masalah tiub falopio. Maksudnya yang ni tiub falopio dia sangat teruk sehingga kita dah tak boleh nak clearkan dia. Jadi doktor akan ambil usit sekunder daripada ovari. Dia akan buat pembedahan yang kecil lah. Dia akan keluarkan. Kemudian dia akan senyawakan dengan sperma di luar di dalam tabung uji. Ataupun ada satu lagi kaedah kamu boleh baca sendiri, kaedah IUI ataupun permainan beradas. Dan ini juga sangat membantu bagi pasangan yang sukar untuk hamil. Okey, jadi itu saja sehingga 15.6. Cikgu akan sambung 15.7 pada video yang berikutnya.